Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Saudara SARS, GSA katanya, saudara Airi Awi, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zizi Muhammad, begitu juga saudara Muhammad Azizah, saudara Syah Ibrahim, Saadia Ahmad, Zamri Alsi, saudara Fazil Yub, apa khabar anda semua? Saudara Sufian Aziz, apa khabar Yan? Daripada apa ni, Kelang. Moga bahagia bersama anak-anak Yan. Saudara Adnan Ahmad, saudara Sabaruddin Din. Begitu juga saudara Puan Tija, Yin Wai, Ramzul Ram, Aminah Kak Minah, apa khabar? Teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Malam ini saya tak punya banyak masa sebab teman-teman minta saya terus masuk Gear 5. Saya kena sabar dulu satu persatu. Santun ni teman-teman, saudara Rosli Rahim, saudara Airi Awi, saudara Samsul Anwar, Riki Ziki, saudara Pak Chu dari Langkap Perak. Begitu juga Encik Pon, Eddie Chun, saudara Syahar, saudara Rosli Misha, saudara Nik Bolia, saudara Muhammad. Saya tak sampai hati lah untuk meninggalkan teman-teman yang begitu setia bersama dengan saya. Sebab itu ada teman-teman minta saya kata betul masuk Gear 5 lah, dia kata. Betul, boleh, tapi biarlah kita tunggu teman-teman semua yang hadir supaya dapat pencerahan saya ini Puan Rusmini daripada Pontian, saudara Yusuf Idra, saudara ABK, saudara Nizam Nordin, saudara Rosni Kurungut. Bagi saya teman-teman adalah teman saya dan saya setia bersama dengan anda. Tak ada lain semata-mata kerana ingin memberi pencerahan, itu saja. Anda setia dengan saya tetap setia dengan anda. Walaupun badan tak sihat, saya akan tetap berusaha untuk menemui anda setiap jam 9.30 malam, saudara. Jadi, sebagai pembuka bicara saya malam ini, mana teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara Anggrek Lara, saudara Roslin, saudara Roypa, Aira, Cik CTP, saudara Adam Harris, Nur Ailni, begitu juga Syahari Ibrahim, saudara Jamaluddin Rohani, Nazri Jo, Faris Atan, Nur Hidayah. Baik saudara, saya tidak dapat menyantuni semua, saya mohon maaf. InsyaAllah usai nanti saya akan santun satu persatu. Baik saudara, seperti biasa laporan ini perlu saya beritahu sebab ini penting kerana apa yang berlaku pada negara kita, hajah comel-comel. Saya perlu menjelaskan apa dapatan saya sebab saya melihat saudara Jamil Idris bersama dengan Rio saban hari menghantar kiriman. Perlu saya santuni apa yang beliau hantar. Ini penting untuk kita mengetahui kedudukan negara kita. Politik juga saudara. Segala kehidupan rakyat perlu disantuni. Dan hari ini semua orang tahu hari Ahad tanggal 5 Februari. Ia merupakan hari yang ke-1054. Artinya sudah 1054 hari COVID-19 melanda negara kita saudara. Alhamdulillah, laporan saudara Jamil Idris sama dengan Rio, nampaknya semalam ada pengurangan yang agak ketara. Kemarin 340 Seriau juga saya tengok, bila dah naik, tapi semalam dia susut kepada 202 jangkitan. Ini menjadikan jumlah jangkitan sudah pun yang kumulatif saudara 5,37,784 yang dijangkiti. Dan Alhamdulillah, tahniah Dr. Zaliha Mustafa, kerana dari laporan saya terima sejumlah 4,990,705 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona berjaya disembuhkan. Semalam agak tidak menyenangkan kerana ada kematian. Semalam ada satu kematian kesan daripada jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah yang telah mati, yang meninggal dunia kesan jangkitan ini 36,943 orang. Sebab itu saya harus mengingatkan anda saban malam, jaga kebersihan diri, lakukan penjarakan sosial, dan yang paling pasti jaga kebersihan bila kita balik dari luar sampai ke rumah. Jangan terus santu anak-anak, bersihkan diri anda terlebih dahulu. Ini penting saudara. Daripada laporan saya dapat, cuma nampak satu negeri saja meningkat saudara, iaitu di Putrajaya, 5 jangkitan. Lain-lain negeri susut. Sebelah negeri susut, sementara Pulau Pinang, Sabah dan Perlis, Pulau Pinang 13 jangkitan, Sabah 2 jangkitan dan Perlis 1 jangkitan adalah kekal jumlah yang kemarin. Sementara itu Labuan serta Terengganu, Alhamdulillah sudah mula sifar, tak ada jangkitan. Begitu juga saudara di Selangor. Walaupun kemarin kita Seriau juga, semalam saya melaporkan
jumlah jangkitannya 166, tapi semalam cuma 58 orang, kembali 2 angka. Artinya tidak ada negeri yang jangkitannya melebihi 2 angka, tidak ada yang 100 dan sebagainya, saudara. Jadi sebab itulah saya ucapkan tahniah kepada Dr. Zaliha Mustafa di Kementerian Kesihatan yang saya yakin bertungkus lumus untuk menjaga warga kita supaya segeralah kita memutuskan jaringan COVID-19, saudara. Saya minta izin juga, saudara, walaupun orang tak setuju, tapi ini nak cari rezeki, saudara. Jadi kalau teman-teman yang punya produk boleh hubungi Al-Azhar di talian 01-330-41241. Laju saya cakap benda ni. Jangan marah, saudara. Dan hubungi Al-Azhar. Al-Azhar memasarkan setangi Al-Bakur dan juga minyak wangi daripada tanah Arab, berasaskan kepada kayu gaharu. Andainya anda berhubung Al-Azhar tak dapat, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa Siti Farehah, dinding manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang mahu mendapat bekalan buah-buahan, boleh hubungi Saudara Syauqi di talian 0123575703. Buah-buahan tersebut yang akan dihantar terus ke rumah anda. Dan akhir sekali, Popiah Sira Lady Maria. Laju saya bercakap, saudara, sebab teman-teman kata masuk GL5, tak boleh. Kena satu-satu, saudara. Ini e-commerce, cari rezeki. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan bekalan Popiah Sira Lady Maria, hubungi Saudara Nizam di talian 0194351203. Rasanya pedas, rangup dan manis. Itu saja, saudara, e-commerce kita. Dan yang ini penting, saudara. Bagi saya, kita bercakap soal politik, kita bercakap soal kehidupan, jangan lupa bahawa kita juga sebagai umat Islam ada jalurannya, ada peraturannya, ada panduannya, saudara. Kerana daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya baginda Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menyayangi orang lain, pasti dia akan disayangi oleh Allah. Sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Ini Mu'jam Aswad Al-Tabarani yang ke-9009, Maktab Al-Ma'arif. Statusnya ini adalah hadis sahih, saudara. Sabda baginda supaya kita harus bertanggungjawab sebagai Muslim, memiliki sifat penyayang serta mengikut panduan syarak. Orang yang menyayangi makhluk, sama makhluk, nescaya Allah juga akan menyayanginya. Orang yang mengasihi orang lain, pastilah dia akan disayangi oleh penghuni langit. Dan sifat saling menyayangi datang daripada mereka yang memiliki kejernihan jiwa dan kesucian rohani. Berusahalah untuk kita menyayangi orang lain dan jauhi prasangka buruk ataupun membuat tuduhan, menghukum, memberi gelaran buruk dan memfitnah terhadap orang lain. Elakkan permusuhan dan persengketaan. Pereratkanlah yang dekat, rapatkan yang jauh. Walaupun kita berbeza, saudara, tapi kita tetap teguh bersama. Ini panduan kehidupan, saudara. Teman-teman minta saya laju, tetapi bab ini perlulah saya beri pencerahan, saudara. Dan ya, Puan Rozana, dia kata betul, kita sebarkan kasih sayang. Itu yang paling penting saya dalam hidup ini. Dan saya harus menyantuni mutiara kata kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, jangan izinkan diri kita tertipu dengan ilmu yang kita miliki. Kerana apa yang kita tidak tahu, itu jauh lebih banyak dari apa yang kita tahu. Ini sebab kadang-kadang orang ni, konon-kononnya dia keluar daripada Universiti Oxford dan sebagainya, dia merasakan dia hebat. Tapi ingat, saudara, apa yang kita tidak tahu itu lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mutiara kata yang saya rasa elok kita jadikan pegangan. Saya harus mengingatkan pimpinan negara supaya sentiasa berhati-hati dan janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana bimbang saya negara boleh muflis seandainya pimpinan berbelanja wang negara tanpa had. Hari ini saya sudah pun masuk hari ke-62. Sudah 62 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang bermatlamatkan untuk menangani derita rakyat. Ingat tu, saudara, kabinet yang dibentuk hari ini, kerajaan yang ada hari ini sudah pun berusia 62 hari dan berpaksikan kepada mahu menangani derita rakyat. Sama-sama kita tunggu sampai 100 hari sejauh mana pencapaiannya, saudara. Dan saya juga ingin mengingatkan teman-teman, tinggal 45 hari saja lagi
kita menanti lambaian Ramadan, saudara. Bicara kita malam ini, musim pemulihan sudah pun bermula, saudara. Atuk, saya minta maaf, Tok. Saya sedang live sekarang, Tok. Saya akan telefon Atuk balik. Boleh, Tok, ya? Minta maaf, Tok, ya? Teman-teman menghubungi saya, so saya minta maaf, saya tengah live sekarang ni, saudara. Sebelum saya meneruskan bicara ini, jangan lupa kita santuni pantun Pak Nazil. Ini penting sebab banyak culipan-culipannya yang mengandung nasihat dan berupa teguran. Terima kasih Pak Nazil dari Perlis. Katanya, beli seluang di kedai Pak Kadir, ikan bilis di kedai Kak Puan. Beri ruang kepada yang hadir di sesuatu majlis atau pertemuan. Jadi bila ada mesyuarat, sekarang ni kita akan mengadakan mesyuarat, cawangan dan sebagainya. Beri peluang untuk siapa pun untuk menyatakan pandangan mereka. Jangan kita tekan ataupun kita nafikan hasrat mereka untuk menyatakan sesuatu. Tambahnya, letak di para sayur maman kangkung seikat sebungkus kerang. Santuni bicara dengan senyuman, tentu memikat hati orang. Ni nak kempen ni. Musim berkempen. Jadi santunilah berbicara dengan senyuman. Jangan tunjuk muka pandai je, melagak aja. Orang pun tak suka. Jadi kalau kita memikat hati orang, tentulah mendapat kepercayaan orang lain. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang bagi saya amat berarti. Hari ini saya mesti mengingatkan juga. Memang teman-teman kita tak payah cakap. Saya kena cakap. Kerana kalau tidak nanti saya bermasalah. Marah peguam saya. Iaitu mereka yang menyunting semula live saya, mereka harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan apa yang anda tulis dalam buku muka yang ada dalam ruangan saya ini. Sebab saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan, coretan yang anda lakukan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan memberi informasi. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau nak menulis, kalau nak menyantuni, kalau nak berbincang sama sendiri, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah secara harmonis, saudara. Laju ni saya masuk, saudara. Minta gear 5. Saya masuk gear 3 dulu, tak boleh masuk gear 5. Rosak gear nanti, saudara. Dan suasana hari ini sekitar di kawasan di negeri saya lah, saudara, di Selangor khususnya, nampaknya hujan. Jadi teman-teman di negeri lain saya tak tahu. Saya mendapat perkabaran di Kelantan dan Terengganu juga hujan. Begitu juga di Johor, hujan. Jadi dalam saat-saat begini berhati-hati, saudara. Lihatlah juga dan tunggu kalau ada pengumuman-pengumuman penting. Sebab Jabatan Kaji Cuaca tidak menghantar kiriman, saya pun tak tahu apa terjadi. Apakah ada hujan lebat lagi atau ada ribut petir dan sebagainya. Namun begitu, sehingga saat ini cuaca masih tak menentu. Siang tadi mendung. Sebab itu saya katakan, saudara, alam berbicara apakah alam semakin benci dengan sikap manusia yang terlalu banyak, terlalu bangga dengan dosa-dosa. Itu antara baik-baik lagu Ebit Adi, saudara. Perlu kita hayati bersama. Dan sebagaimana yang saya nyatakan kepada anda, bahawa hari ini 62 hari kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat, saudara. Petang tadi saya sempat berbual-bual dengan teman-teman sambil minum petang. Teman-teman saya, sewaktu saya menuntut di Kolej Dr. Abdul Hamid, ada mereka menjadi ahli korporat, ada mereka menjadi insinyur, ada jadi doktor dan sebagainya. Kebanyakan mereka menzahirkan persoalan. Persoalannya adalah berhubung tentang kehidupan rakyat yang dilihat nampaknya semakin tenang. Walaupun sekarang ini kita lihat harga kedudukan ringgit Malaysia agak kukuh, RM4 20 sen sekitar begitulah bagi setiap dolar. Tetapi nampaknya harga barang masih lagi belum memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Dan saya teman saya tadi, ahli korporat itu, dia belanja saya makan durian. Kalau untuk saya pergi makan durian, jadi saudara, saya tak mampu. Sebutir durian sampai harga RM65, saudara. Bayangkanlah, begitulah tingginya harga. Dan saya melihat kawalan harga barang makanan khususnya. Memang ada jamuan untuk rahmah, makanan tengah hari untuk rahmah pada kadar harga RM5. Tetapi bukan semestinya semua. Hanya makanan tertentu saja untuk makan tengah hari. Bagaimana makan malam, minum petang, makan mana dengan barang-barang yang lain. Ini juga dilihat agak mencerut kehidupan. Harga barang makanan terlalu tinggi dan dilihat tanpa kawalan. Begitu juga harga makanan sebenarnya sekarang. Kena ingat, saudara,
harga barang makanan bukan orang politik yang jaga. Saya sepatutnya nak mengulas tentang kedudukan bertanah antara orang politik dengan kakitan kerajaan, tapi sebab ada 2-3 perkara yang perlu saya santuni, jadi untuk mengulas tentang peranan-peranan kakitangan kerajaan ini, mungkin besok saya akan ulas saya. Untuk malam ini kita bercakap soal politik yang banyak sekarang ni, sekarang musim pemilihan. Ya saudara, tapi bagaimanapun saya perlu menyantuni kehidupan rakyat. Kerana memang benar, bukanlah tugas orang politik menjaga makanan, mereka membuat dasar. Dan apakah dasar itu dilaksanakan sepenuhnya? Sekarang ni begitu juga dengan penguat kuasa. Tak nampak pun penguat kuasa turun ke lapangan. Tadi saya pergi ke pasar saudara, musim cuti ni, barang masih lagi tak turun saudara. Bagaimana saya laporkan 2 hari lepas, 3 hari lepas, harga sayur-sayuran naik sampai ke 160 peratus naiknya. Harga kacang bendi pun sudah naik daripada RM6 pada RM16. Begitu juga harga ikan dan sebagainya. Dan sekarang ni bila kita bercakap soal ini makanan, sayur-sayuran, saya melihat juga kalangan pemimpin ataupun orang kita ni, kita asyik kalau kita buat perbandingan antara kita dengan negara Thailand misalnya saudara. Kita ni asyik menebang hutan-hutan macam balak dan sebagainya, tapi apakah diganti? Berbeza dengan saudara kita daripada negara Thailand, walaupun mereka menebas hutan, tapi diganti dengan tanaman. Maka suburlah negeri mereka mempunyai sumber makanan. Kita ni tebang pokok, tak ada ganti. Itu masalahnya yang saya lihat. Sewajarnya lah pihak pimpinan menangani derita rakyat secara tuntas. Hari ini rakyat sedang menanti dengan penuh harapan. Benar, mereka menantikan pada 23 Februari nanti Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan bajet negara. Tapi menjelang pada 23 bulan, mampukah rakyat menanti? Wang di poket semakin kempis. Dan tidak nampak ciri-ciri bagaimana ekonomi itu harus jelmakan ataupun dimantapkan. Ini keadaannya. Macam mana saya menerima tulisan daripada Sally petang tadi, saya terkejut. Selalunya Sally ni dia memberi khabar berita yang agak baik soal politik. Tapi hari ini dia kata Assalamualaikum dan salam maghrib. Artinya dekat-dekat nak maghrib tadi saudara, Sally menghantar kiriman pada saya. Dan dia berseru saudara, duhai pemimpin-pemimpin negaraku, katanya, bantulah rakyat Marhain. Sekarang ni tengah susah, termasuklah saya, katanya. Mohonlah pemimpin turun padang dan melihat harga-harga makanan yang sekarang ni, khususnya di pasar-pasar sekarang ni, makin naik, bukan makin dikurangkan. Janjinya mau mengurangkan makanan, kata Sally. Jadi mohonlah juga, katanya, disiasat, dilihat, macam mereka tuan punya rumah yang menyewa rumah. Ini untuk teman-teman yang berada di Kota Raya, di Cosmopolitan, mereka terpaksa menyewa rumah. Dan sewa rumah ni nampak gayanya katanya belum ada penurunan, bertambah meningkat. Bil air juga naik, bil api tak turun-turun katanya. Sementara kebanyakan mereka ini adalah pekerja swasta. Gaji pekerja swasta jaminannya 1,500 gaji minima, belum terlaksana, masih rendah lagi. Jadi bagaimana? Sebab mereka ini bekerja di Kota Raya, di bandar-bandar metropolitan. Sebab itu Sally mohon agar pimpinan pulangkan hak rakyat sebelum banyak perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Nanti orang mendoakan yang tak baik, katanya. Tolonglah, bantulah kami rakyat Marhain. Dan mohonlah, malahan mereka yang punya anak-anak yang belajar di pusat pengajian tinggi, mohonlah ditangani persoalan pinjaman PTPTN ini. Kerana katanya faedahnya terlalu tinggi. Dan bank-bank nampak gayanya melonjak setahun 2 kali kenaikan. Ini berdasarkan pada OPR yang sahabat malam saya menyatakan perlu dilihat. Kalau kadar OPR bank dinaikkan, maka tentulah ansuran bulanan, sama ada faedah ke, bunga ke, ataupun ansuran bulanan hutang-hutang akan meningkat. Dan ini juga menjerut kehidupan. Jadi mohonlah, katanya, kalaulah kementerian lembaga hasil dalam negeri, kalau boleh, katanya, fikir-fikirkanlah untuk mengurangkan cukai pendapatan pekerja-pekerja yang bergaji kurang daripada RM5,000. Bantulah. Jadi katanya pelajarilah
apa yang masih belajar di luar negara tu, kerana duta di luar negara pun tak ambil kisah. Artinya pelajar-pelajar kita berada di luar negara ini perlu juga ditanya. Sahabat saya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, bagaimana anda menyantuni Kementerian Luar? Apakah duta-duta kita di luar negara melihat tentang kehidupan pelajar-pelajar kita? Ini bunga bangsa kita yang sedang sibuk menuntut pelajaran di luar negeri. Jadi Kementerian Luar harus menekankan persoalan ini supaya anak-anak kita terjamin kehidupan mereka. Sebab katanya ada yang dalam keadaan boleh jadi koyak di isi perut saudara kalau asyik makan Maggi saja. Kesian mereka saudara. Jadi dalam keadaan begini, waktu yang sama juga dia minta warga kita khususnya kekalkanlah adat budaya kita yang mana tinggalan nenek moyang kita. Jangan kita bertelagah, jangan kita bergaduh sama kita berterusan. Carilah noktah di mana pertemuan yang harus kita lakukan supaya dapat kita santuni kehidupan warga bangsa kita untuk maju lebih ke hadapan lagi. Itu permintaan mereka, saudara. Memang saya sawah malam akan menyatakan hari ini kita dapat berita yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya tak berapa sihat. Tapi setelah mendapat rawatan, dapat pemeriksaan doktor, pakar jantung katanya tak ada masalah. Sebab itu beliau juga terus masuk ke pejabat, melaksanakan tugasnya. Tetapi bagaimanapun kita masih menanti apakah dasar ekonomi kita. Apakah kita masih lagi menyantuni dasar ekonomi sebagaimana yang dicetuskan oleh almarhum Tun Abdul Razak, ataupun iaitu yang meletakkan supaya dasar ekonomi sosial, sosialisme in economic, artinya berusaha untuk memastikan kemewahan, kemakmuran negara ini dapat dikongsi bersama. Bukan sebagaimana yang era Dr. Mahathir dulu, dia berkongsi kemakmuran ataupun sharing the prosperity. Itu dasar ekonominya. Jadi yang kaya terus kaya, yang miskin bagaimana? Cuma berbezanya bila Dr. Sri Najib datang, mentadbir, beliau mengadunkan dua-dua sekali dan agar rakyat dapat berkongsi setiap kekayaan yang dimiliki oleh negara. Negara kita saudara masih kaya lagi, bukan tak kaya saudara. Kita masih lagi kaya, masih lagi punya pendapatan, banyak lagi sumber-sumber dan seharusnya rakyat perlu disantuni. Itu saja saudara. Memang kita sedar hutang negara kesan daripada pimpinan terdahulu yang diwarisi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun 1.3 hingga 1.5 triliun. Tapi kita tak boleh berterusan menyanyikan lagu itu. Hutang negara banyak, hutang negara banyak. Tapi rakyat perlu hidup. Yang paling penting bangun pagi, warga nak tahu apa ada atas meja. Bayi-bayi perlu minum susu. Jangan sampai pula bagaimana ada setengah negara tu terpaksa rebus air beras untuk dijadikan susu bagi minuman bayi-bayi yang tidak berdosa. Mereka adalah calon-calon ahli syurga. Dalam keadaan begini, saya mohonlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Awal Pengguna, duduklah, fikirkan, cari jalan bagaimana untuk menangani derita rakyat ini secara tuntas. Dia bukan boleh seorang saja, saudara. Banyak kementerian perlu dilibatkan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Ekonomi. Jangan hanya bercakap. Kita sekarang ni rakyat tidak mahu lagi mendengar omelan pemimpin lepas satu-satu, dan kadang-kadang terlalu banyak bercakap, banyak buat silap. Ini saya harus menegur juga. Bukan kita benci, tapi kita harus menegur agar pimpinan terus bekerja, bukan hanya melontarkan ucapan. Panggil mesyuarat pemimpin di peringkat kementerian masing-masing, tanganilah apa yang diharapkan oleh rakyat saudara. Ya, ini kita harapkan. Dan saya juga mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah terus mencari segala kebejatan, kalau ada perlu ditengahkan supaya dapat menjadi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin masa kini dan akan datang. Sebab saya dipahamkan katanya ada lagi parti politik punya akaun parti politik yang akan dibekukan. Parti mana kita wallahu alam bisawab, kita tunggulah. Tetapi kita mahu biarlah siasatan itu bukan bermotifkan politik. Sekarang ini masa untuk kita memperkenalkan negara hukum. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jangan kita menimbulkan persepsi yang bukan-bukan saudara. Ini kita masuk bab politik yang semua orang nak tahu. Sebab sekarang ni kita dah masuk musim pemilihan ni. Saya dapat kiriman juga. Allah, janganlah buat perangai yang lama. Sebab katanya terdapat juga ketua-ketua pemuda bahagian yang masih lagi mau mengekalkan jawatan mereka
katanya mulalah budaya kerat mengerat, menafikan kehadiran ketua-ketua pemuda di peringkat cawangan. Jangan dinafikan, jangan dibunuh tunas-tunas daripada pemuda sendiri. Inilah masalah yang dialami oleh UMNO sebenarnya, saudara. Pemimpin yang menjadi ketua bahagian, ketua pemuda bahagian nak menjaga diri dia sendiri. Dan kalau ada orang lain yang dilihat berkemampuan lebih baik, maka orang ini akan dipancung ataupun dikerat, kata orang Kelantan. Jadi katanya dipendang katanya. Saya tak tahulah siapa ketua pemudanya sekarang ni. Sebab banyak dipendang katanya. Daripada 80 cawangan pemuda katanya tinggal 40 saja yang aktif. Setengah, 50%. Kenapa jadi begitu? Jadi pimpinan di peringkat bahagian kena lihat. Saya cuma dapat kiriman saudara. Jadi dia minta saya memberi pencerahan malam ini. Sebenarnya tak ada siapa pun. Apa yang diwujudkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi kali ini, pemilihan kali ini, free for all. Di peringkat cawangan, jangan susah hati. Tidak ada siapa pun mampu untuk menafikan kehadiran siapa pun yang berkemampuan untuk memimpin peringkat cawangan, boleh. Sebab kali ini, bila mesyuarat cawangan dimulakan, tidak boleh diadakan ketua-ketua pemuda bahagian ke cawangan berucap. Tak boleh. Bila sahaja pengurusi persidangan mengatakan, okey, sekarang ni jam 2.30 petang, ataupun 3 petang, atau 5 petang, atau 8 malam, atau 10 malam, kita mulakan mesyuarat. Terus memilih pimpinan. Jadi saya merasakan sahabat saya menghantar kiriman kepada saya ni, jangan risaulah. Soal kerat mengerat, nafi-menafi dah tak ada dah. Jangan risau. Jadi asalkan anda benar-benar mahu berkhidmat untuk parti UMNO. Saudara kena ingat, saudara, kali ini tak boleh. Jamuan-jamuan pun tak boleh diadakan. Sesiapa yang menganjurkan jamuan peringkat ketua cawangan ke, ketua bahagian ke, sila laporkan ke ibu pejabat, maka tindakan disiplin pasti akan dilakukan. Artinya sekarang ni free for all. Saudara, sebab itu saya sebenarnya agak tertarik dengan kenyataan sahabat saya, Datuk Alwi Cik Ahmad dari bahagian Ketereh. Saudara, dia sekarang ni saya yakinlah beliau memangku jawatan ketua bahagian. Saudara, kerana antaranya dia menyebut bahawa katanya rumah yang telah dibina dengan susah payah oleh datuk nenek, ayah dan ibu kita. Mereka membina rumah ini dengan lenangan air mata, dengan darah dan curahan keringat. Jadi takkanlah kita nak tinggalkan rumah yang mereka telah bina selama ini untuk kita. Sedangkan rumah ini adalah buat generasi masa kini dan akan datang. Betapapun katanya ia mungkin telah menjadi tua dan rosak. Memang tidak nafikan usia UMNO begitu lama, menjangkau 70 tahun lebih. Ada juga tengah-tengah tempatnya telah pun dimakan bubuk dan anak-anak. Bahkan jangan lupa rumah kita ini dipukul ribut sekali dua. Namun rumah pusaka ini tetap milik kita, perlu dijaga. Jadi kenapa kita mesti berpindah untuk menumpang di rumah orang yang bukan milik kita? Itu persoalan saya. Sebab seharusnya jagalah rumah ini, perbaikilah UMNO Barisan Nasional ini. Inilah rumah politik rakyat, warga kita, saudara. Masanya sudah hampir tiba dan diharapkan ketua-ketua cawangan dan para perwakilan pada kali ini bersiap sedia untuk mengalas tanggungjawab untuk memilih pimpinan di peringkat ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian, ahli jawatankuasa bahagian, ketua-ketua wanita, ketua-ketua pemuda dan juga ketua puteri serta para ahli jawatankuasa. Wajar kita menginsafi, saudara. Hakikat bahawa memenangi pemilihan UMNO bukan matlamat akhir kita. Ingat itu, saudara. Memenangi jawatan dalam UMNO itu bukan matlamat akhir. Kemenangan dalam pemilihan UMNO adalah wasilah bagi orang yang terpilih untuk meneruskan pembelaan kepada akar umbi dalam persekitaran politik yang semakin mencabar. Saudara, kuasa dan mandat itu penting, tapi bukan untuk kepentingan semata-mata, tetapi tanpanya, maka momentum perjuangan kita pasti akan terbatas dalam membela keperluan ahli-ahli yang memerlukan pembelaan. Jadi sebab itu, kenangan kita bersama ketua-ketua cawangan, para perwakilan, sahabat-sahabat seperjuangan, saudara, jangan dilupakan. Ada masanya duduklah bersantai macam saya petang tadi, minum petang dengan kawan-kawan, mengimbau masa silam. Tetapi masalahnya, saudara, dalam keadaan sekarang ni masih ramai lagi tukang-tukang duduk jolok-menjolok. Mereka mengharapkan berlaku pertandingan yang hebat, maka selalu saya katakan jongkong pecah, iu yang kenyang. Sebab mereka mengharapkan untuk menjadi macai.
Sebab mendapat laba tertentu. Tapi kali ini tak boleh. Siapa saja yang dilihat mengamalkan politik wang, pasti mereka akan dikenakan tindakan disiplin. Sebab sekarang ni saya melihat ramai kalangan mereka, pergantungan mereka terhadap politik ini bukan untuk perjuangan. Adanya kepentingan diri sendiri. Ini orang ketua bahagian, ini orang ketua pemuda bahagian, ini orang ketua wanita bahagian. Maka alih-alih dipinggirkan. Dan penjelasan tidak dilakukan. Seharusnya mereka, sebagai saya dah katakan, mereka yang menghadiri Perhimpunan Agung UMNO tempoh hari, pulang sebagai perwakilan perlu menjelaskan kepada ahli apa yang kita capai, apa yang kita bincangkan. Bukan membiarkan begitu saja. Ini masalah saya lihat, balik daripada perhimpunan tak ada apa-apa. Ahli tidak dapat tahu, akhirnya menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Yang teruknya tentulah Presiden UMNO. Sebab memanglah orang akan membuang segala tomahan apa semua persepsi pada nakoda kapal. Sedangkan juak-juak kapal yang hadir ke perhimpunan buat tak tahu. Mereka dah dijelaskan melalui ucapan dasar, mereka dijelaskan melalui perbahasan, tapi tak ke mana. Sebab saya dengar, saya bertanya kawan-kawan di peringkat akar umbi, sejauh mana penjelasan ini disampaikan. Sekarang ni yang kita dengar kempen untuk jawatan. Yang jadi penyandang nak mengekalkan jawatannya, yang mana nak mencabar akan mencabar. Itu yang diutamakan. Sedangkan perjuangan, penjelasan masih lagi tidak ada, saudara. Sebab itu sekarang ni, saudara, saya ingin menyantuni juga apa yang dilontarkan oleh pandangan sahabat saya, Dr. Ramlan. Ada benarnya, saudara. Memang ada benarnya. Bila sekarang ni saya nampak sekarang ni, saudara, saya pun tergamam dan terkejut bila tiba-tiba saja naib presiden kita, mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, menyatakan bahawa dia kata bahawa ketiadaan Khairi Jamaluddin ini memberi kesan kepada anak muda. Saya kata, kesan yang mana-mana? Kesan apa? Dia pula menganggap bahawa keputusan Majlis Tinggi UMNO menyingkirkan Khairi adalah satu keputusan yang salah. Salah tang mana? Kamu sebagai naib presiden bukan kamu tak tahu. Sebab katanya, dia kata perbuatan KJ yang menghina Presiden UMNO pada masa berkempenlah suatu perbuatan yang wajar dianggap sebagai kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara macam mana kalau dah maki hamun parti ini? Ini saya nak harap bagi tahulah pada naib presiden. Dan saya kalau boleh sebenarnya, Datuk Ismail Sabri ni, dia dah pencen sebagai Perdana Menteri. Sudahlah. Kalau rasa nak bersara dari politik pun tak ada masalah. Segalanya ada kemudahan. Ada bodyguard, ada pencen, ada kereta, ada supir, ada pemandu. Tak ada masalah. Kalau nak menyantuni UMNO sebagai penasihat, boleh. Tetapi bercakap biar benar. Bila dia mengatakan bahawa satu kesilapan, silap tang mana? Siapa boleh menafikan apa yang dilakukan oleh Khairi Jamaluddin ini di luar peradaban budaya UMNO, di luar peradaban budaya bangsa kita, mencerca rumah kita sendiri. Ini tak boleh dilakukan. Melainkan kalau orang yang menyokong tu, orang tu pun yang mahu di luar peradaban. Jadi sekarang ni, kadang-kadang secara kenyataan Datuk Ismail Sabri, saya fikir tak masuk akal lah. Dan dia kita hormati sebagai naib presiden. Dia pernah jadi Perdana Menteri. Mungkinlah gamaknya sebab itulah dulu waktu dia dalam jadi Perdana Menteri, kerana nak santun Tan Sri Muhyiddin, PBM. Sedangkan semua tahu PBM nak bunuh UMNO. Saya malah nak mengungkit, tapi bila dah sebut benda begitu, apakah beliau lupa bagaimana, apakah warga lupa bagaimana adanya perjanjian yang dilakukan oleh beliau dengan PBM yang di luar keizinan Majlis Tinggi. Saya tak mau menyanggah lah dalam keadaan begini. Kalau saya kadang-kadang rasa nak balun, tapi saya fikir-fikir sahabat bukan orang lain. Jadi sepatutnya dia tak harus membela tindakan, sebab dia juga berada dalam Majlis Tinggi. Dan kita harus menerima hakikat. Suara ramai itu adalah yang terbaik daripada suara 1, 2, 3 orang. Benar. Dapatan saya mengatakan waktu pemecatan itu mau berlaku, dia memang antaranya membela. Tapi kena ikutlah, kalau dah ramai dah bersetuju, terimalah hakikat. Jangan kita menongkah laut ataupun menongkah angin. Saudara, dah lepas itu menyalahkan kononnya kekalahan kita bukan kerana Khairi Jamaluddin. Tang mana letaknya? Kalau Khairi Jamaluddin itu menang lain. Tapi bila saya cakap dia ni, orang marah. Apa yang kata Saudara Zamil Ibrahim benar juga. Satu negara kita gunakan poster boy, tapi akhirnya lingkup.
Kalau diikut dulu, kita ngadakan pilihan raya. Lepas pilihan raya Johor itu hari, mungkin lain jadi ceritanya. Tapi saya tak maulah mendahului kerja Allah SWT. Segala-galanya telah ditakdirkan begitu. Kita terima, tak ada masalah. Tetapi janganlah nak membela sesuatu yang tidak betul. Bagi saya, warga memang sewajarnya. Kononnya idola anak muda. Idola apa benda? Jangan lupa, rakyat tidak boleh lupa. Sewaktu beliau menjadi menteri belia dan sukan, sejauh mana waktu dia jadi menteri belia, waktu dia ketua pemuda dulu, kita hanyut juga. Hanyut UMNO. Kalah, saudara. Itulah permulaan kita kalah. Pagi pilihan raya yang ke-14. Kemudian dia masih lagi berada dalam kerajaan. Dia bangun, membalun UMNO dan sebagainya. Tapi saya tak tahu macam mana Datuk Seri Sabri nak bela beliau. Akhirnya kita bertambah teruk lagi, mencorot kita, turun, merudum saya. Ini keadaannya. Saya tak boleh memaafkan kalau begitu. Mereka ini saya anggap sebagai antara perbuatan pengkhianat. Tak tahulah kalau nak bela pengkhianat ni, tulang pada anda lah. Saya cakap terus terang, saya dalam keadaan ini hilang penghormatan saya. Dan boleh pandangan, tak ada masalah. Apa salahnya dia sebagai naib presiden? Jumpa dengan presiden. Tok Seri, bagaimana kita nak buat? Macam mana kita nak membina semula rumah kita ni? Yang telah pun dipukul ribut. Rumah kita yang penuh dengan anak-anak. Macam mana kita nak buang? Macam mana kita nak hakis? Segala parasit-parasit ini. Sepatutnya begitu. Bukan melontarkan kenyataan. Apakah dia nak bertanding? Tak tahulah. Rakyat Malaysia, saya rasa sebahagiannya marah bagi mereka yang telah melakukan vaksin. Jangan lupa, sewaktu dia menjadi Menteri Sains Teknologi, dia pula yang beri tanggungjawab untuk memesan vaksin. Kemudian waktu dia jadi Menteri Kesihatan, dia juga bertanggungjawab memesan vaksin. Jangan lupa, sepatutnya saya kata dalam keadaan begini sudah sampai masanya perlu disiasatlah sejauh mana pembelian tersebut benar-benar tuntas, teluh dan sebagainya. Saya tidak boleh menerima kenyataan bila dia ada kenyataan yang saya baca lah. Benar atau tidak, wallahu a'lam bisawab. Tapi apa yang tular, saya tengok bahawa kenyataannya dia kata bagi mereka yang tidak mahu diri mereka disuntik oleh vaksin, maka kerajaan akan menyusahkan. Macam mana seorang menteri boleh cakap benda macam tu? Rakyat tak boleh lupa benda tu. Dan hari ini, sedangkan kita dah tengok apa berlaku di Amerika. Pembuat vaksin ini sudah pun disaman oleh rakyatnya. Dan saya tak tahulah dasar apa yang dia bawa waktu itu. Dia dalam keadaan begini sekarang ni, program, perancangan dilakukan, itu dianggap sebagai eksperimental. Apakah kita ni, rakyat kita ni diumpamakan seperti tikus-tikus di bilik makmal? Tak boleh begitu, saya bersimpatilah. Dalam keadaan begini, saya rasa kalaulah Datuk Seri Sabri mau bersama dengan Khairi, teruskanlah. Tak apalah. Kita kadang-kadang, saya bukanlah nak menghalau, tapi kalau itu sikapnya, saudara, saya UMNO tidak boleh menerima pemimpin yang sikapnya, orang kata, rencung di dalam, pepat di luar, rencung di dalam. Saya tak tahu apa tindakannya, kenapa dia membela begitunya. InsyaAllah, jangan risau. Saya dah bagi tahu berkali-kali, satu orang tak ada, ramai lagi pemimpin muda yang akan muncul. Perlu diingat, saudaraku, Sekretariat bosku terbaik itu benar. Saya ingat juga orang macam Khairi ni. Jangan lupa, saudara, waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, jadi Presiden UMNO, jangan lupa ucapannya. Saya ulang balik, seandainya ada 1000 orang menyokong Datuk Seri, saya adalah antaranya. Kalau tinggal 100 orang, saya lah antaranya. Andainya seorang saja yang tinggal, sayalah orangnya. Dan kalau tiada langsung, mana saya pun tiada. Artinya, begitulah macam sumpah dilepaskan. Belum apa-apa pun, sebagaimana yang nyatakan Datuk Lokman Adam, benar ini kebenaran. Baru kita kalah, baru Datuk Seri Najib nak berunding, nak menubuhkan kerajaan. Waktu kita mendapat 79 kursi, dia dengan Mas Imarati pergi jumpa Datuk Najib, minta Datuk Najib berhenti. Ini macam mana saya kata? Bagi saya sudahlah, cukup-cukuplah. Bab yang itu saya tak nak ulah lagi dah. Cuma saya harap Datuk Seri Sabri tak payahlah nak membela kalau orang yang bersikap pepat di luar, rencungnya di dalam. Saudara, kadang-kadang ni kita ni jangan jadi warga UMNO yang mudah lupa. Saya nak harap kita hayati. Ada teman saya menghantar kiriman, saya kata agak benar juga. Saudara, kita jangan jadi warga yang mudah lupa. Sebab ramai warga UMNO telah lupa saat UMNO diasak untuk diharamkan. Waktu itu sebenarnya di mana Datuk Seri Sabri? Di mana H2O?
Di mana Anwar Musa, di mana Syedan Kasim, Khalid Jamaluddin dan barisan kabinet UMNO era Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Siapa yang sebenarnya berani pertahankan UMNO ibaratkan berenang di dalam lautan api kalau bukan Zaid Amidi? Tapi sekarang ni Zaid Amidi yang kena balun. Zaid Amidi lah ditanam kebencian saya. Saya bukan nak membela, tapi ini realitinya. Waktu itu mulut kabinet broker Perikatan Nasional bagai kata kunci. Walaupun Tan Sri Muhyiddin, PBM tiap-tiap masa mereka berzikir tentang keburukan UMNO. Mau menjawab mengata gitu begini dan sebagainya. So apa pula yang keluar dari mulut ahli kabinet, ahli-ahli UMNO? Mereka berada dalam kabinet, Datuk Zahid tak ada dalam kabinet. Hanya Datuk Seri Zahid saja yang diminta berundur, sedangkan mereka berada dalam kabinet. Ini yang saya kata hairan. Saya tak tahulah. Dan barisan cyber trooper, broker-broker daripada Perikatan Nasional tak henti-henti menyerang UMNO ni. Bagaimana mereka, kedudukan mereka? Adakah mereka membela? Tidak, saudara. Dan dihalakan muncung senapang tu, muncung meriam tu pada Presiden. So saudara, sewang kali dia kata Tuan Mahathir lah mastermind hancurkan. Ini saya sekarang ni saya menuntut mereka yang berada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin waktu itu. Apa mereka lakukan untuk membela UMNO? Tak ada, saudara. Orang lain malahan waktu itu kita ada Muafakat Nasional. Muafakat Nasional juga dihancurkan. Saudara jangan lupa semua itu. Usaha yang dilakukan oleh Presiden UMNO macam-macam. Begitu juga dalam masa tempoh 22 bulan Pakatan Harapan. Apa jadi pada UMNO? UMNO nak dimatikan, dibawa supaya dipastikan ahli-ahli UMNO menyertai parti PBM. Jangan lupa peristiwa ini, saudara. Sebab kadang-kadang kita ni orang UMNO ni kadang mudah lupa. Bila diacu dengan pandangan dan sebagainya, mereka lupa, maka tala dia orang pun ikut sama. Saya bukan nak membela Zaid Amidi, tidak. Tetapi bagi saya, wajarkah kita menyeranah beliau, memaki hamun pada beliau kerana mempertahankan UMNO? Saya rasa kalau tak ada dia waktu itu, UMNO dah tak ada dah. Tak adalah mesyuarat cawangan ni. Sebab ahli-ahli UMNO sebenarnya masuk PBM. Ini realitinya, saudara. Tapi sekarang ni, dialah yang kena maki. Siang hari, siang malam, dia yang diratibkan. Keburukan demi keburukan. Ditanam supaya, jangan fikir orang luar. Jangan fikir daripada PBM. Jangan fikir daripada parti-parti lain, saudara. Mereka memang membenci UMNO. Mereka memegang prinsip, pukul kepala dulu. Dan kita pula nggih juga. Jadi sekarang ni, dalam keadaan begini, saudara. Apakah wajar ahli-ahli UMNO membiarkan begitu keadaannya? Ini musim-musim pemilihan ni. Sepatutnya kita menjernihkan keharmonian. Tindakan yang diambil bukan diambil tidak seorang. Dia kan bukan dia sendirian. Pecat orang tu, pecat orang ni. Tidak. Tapi gambarannya seolah ini presiden yang lakukan. Sedangkan ini keputusan Majlis Tinggi. Saya bukan nak membela, saudara. Saya nak bercakap sebab persoalan ini wajar dibangkitkan dalam musim-musim UMNO sedang bersidang di peringkat cawangan sekarang. Jangan lagi, sebab ini akan ada yang marah ni. Ketua-ketua bahagian akan marah, saudara. Ketua-ketua pemuda bahagian yang nak mempertahankan jawatannya akan marah. Sebab mereka tak boleh berkempen. Dan mereka tak tahu sama ada sejauh mana mereka boleh mempertahankan jawatan dan tidak. Sebab saya dah katakan semalam kemarin, 130 bahagian ketua-ketua pemuda dah habis umur. Kemana mereka nak pergi? Jadi mereka pasti akan memanjat untuk menentang ketua-ketua bahagian. Tambah-tambahan lagi kalau ketua bahagian yang melakukan sabotaj saat mereka, kalangan pemimpin muda ini dipilih menjadi calon. Ini tak boleh dihalang, saudara. Bila ini berlaku. Dan kalau pemimpin ni nak gunakan duit, dah tak boleh. Sebab saya tahu ada taburan dilakukan. Ada juga tangan-tangan ghaib yang sedang mengatur, walaupun mereka sudah pun berada di luar UMNO. Sebab itu saya nak bagi tahu juga, mana-mana ahli UMNO yang telah pun dipecat, yang dah dia tidak jadi ahli UMNO, tak payah bercakap lah. Tolonglah, tak payahlah Khairi Jamaluddin ke, Norma ke, Isyamuddin yang digantung ke, Anwar Musa ke, siapa saja, anda sudah buka ahli UMNO. You tidak ada locus standi untuk bercakap soal UMNO. Jadi soalnya, apakah anda rindu pada UMNO? Jadi tangan yang bercincang, bau yang mikul. Bila dah kena pecat benda begini, kerinduan itu malah lambai. Sebab itu saya katakan, apa yang mereka katakan bahawa UMNO ni teruk, UMNO ni semakin banyak orang keluar. Saya tengok, saya lihat apa yang berlaku di Padang Besar. Terkial-kial. Sahabat saya, Datuk Zaidi, dia pun nak masuk mana? Nak masuk PKR. Ahli-ahli PKR dah bercakap. Malahan beliau dikatakan sebagai tong sampah. Hinanya mereka.
Ini natijahnya anda terimalah akibatnya sebab anda punya yang buat. Bukan salah orang. Bila tak terpilih jadi calon, bertanding juga, menentang parti. Sekarang tengah kial untuk meneruskan dalam parti UMNO. UMNO dah tak boleh terima. Nak masuk dalam PKR. Saya bersimpati. Akhirnya beliau dijadikan sebagai seolah tong sampah. Nasib baiklah bukan ahli UMNO. Dan kabarnya nak masuk pula dalam amanah. Tak tahu pula apa pula kata. Jangan lupa saya. Datuk Seri Abang Mat Sabu, dia kalau dia berucap nanti lunyai. Lunyai. Jadi bagi saya, kalau dah habis tu sudahlah, nak buat macam mana? Begitu saya dengar kenyataan Norma kata begitu, buat apa nak cakap, tak payah komen. Yang saya tahu segala komen mereka, kalau ahli UMNO percaya, beratlah. Sebab mereka bukan ahli UMNO. Mereka nak komen sebab mereka telah pun meninggal rumah kita. Jadi kitalah yang menyantuni rumah kita ni. Kita tengok keadaannya. Kalau bapak kita demam, kita lah cari ubat. Kalau bapak kita ni buat keputusan, kita lah tegur. Tak perlu lagi kita nak maki hamon ikut macam orang lain maki hamon. Kita ni ada UMNO ini, ada budayanya, ada sopan santunnya. Kita tak boleh menerima pemimpin yang menunjukkan lagaknya saudara. Kononnya belajar di luar negeri, balik luar negeri, akulah bijak segala-galanya. Saya rasa itu bukan cara dia. Anak muda memang sepatutnya akan disayangi oleh pimpinan yang tua, tetapi anak muda mesti menghormati yang tua. Jangan boleh bercakap celupar begitu saja. Sebab itu saya katakan, bila naik presiden membela pula, ini yang tak betul. Sepatutnya dia kena tegur. Kamu sekarang ni dah di luar, so Khairi jangan bicara. Sepatut pesan pada ahli-ahli UMNO, jadikanlah ini sebagai tauladan. Lihatlah kawan-kawan kita yang dulu sama seperjuangan dengan kita, kerana kesilapan yang mereka lakukan. Hari ini mereka tidak lagi bersama dengan kita. Sepatutnya begitu sahabat. Bukan mengatakan ketiadaan Khairi ini akan mengurangkan sokongan anak muda. Anak muda mana yang nak bersama dengan Khairi? Anak muda mana? Kalau dia beramai anak muda, maka itu hari pilihan raya itu dia menanglah. Sebab pengundi muda waktu itu yang ada di sekitar Sungai Buloh, bila dia bertanya itu hari, lebih ramai daripada pengundi tua. Tapi saluran anak muda guyup. Jadi macam mana nak dikatakan sebab dia mempunyai kekuatan? Saya tak nampak benda begitu. Ini yang harus dilihatlah sayang. Jadi sebab itu saya berharap dalam musim-musim pemilihan ini perlu dijelaskan. Tak boleh berkempen. Siapa saja free for all. Sebab kita sekarang ini mahu menamatkan siri-siri warlord. Orang yang punya pengaruh yang dulu kerana menggunakan wang ringgit sekarang ni telah pun dipotong. Yang kita potong, yang dikerat oleh Tan Sri Syarif Samad adalah memotong tangan-tangan yang mahu mencanai jawatan dalam UMNO dengan menggunakan wang ringgit. Maruah UMNO perlu dipertahankan. Kita ada harga diri. Kita bukan bangsa yang meminta-minta. Tapi kerana mereka hadir, nak merebut jawatan, sanggup mengelola belanja. Dulu saya dah bercakap, saudara. Bagi mereka yang sanggup membeli jawatan, tentulah bila mereka mendapat jawatan itu, mereka akan gunakan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Rakyat diabaikan. Kalau modalnya jadi ketua bahagian, cari 100,000, 200,000, 300,000. Siapa yang nak keluar duit 200-300,000 hanya untuk pegang jawatan? Kerana mengharapkan sesuatu. Dan hari ini suasananya kita adalah sebagai penempel. Terima hakikat, kita bukanlah parti yang dominan dalam kerajaan. Zaman dulu sebagai ketua bahagian, bolehlah pergi jumpa menteri, tolong sign itu, sign ini. Sekarang ni budaya dah tak ada. Persoalan itu dah tak ada. Tapi mereka masih lagi berusaha. Saudara Gagak Rimba, dia kata UMNO hilang dari radar next PRU. Tak, saya tak nampak begitu saudara. Saya tak nampak begitu. Sekarang UMNO sedang merubah. Macam mana kata Datuk Alwi, kita akan memperbaiki. Saya yakin. Jadi anda dari parti mana saya tak tahu. Saudara DR Barmel, dia kata kalau amanah terima sampah yang dibuang tu, eloklah amanah. Saya lihat sendiri saudara, pandangan orang agak menyedihkan. Saya amat menyedihkan sebab beliau satu ketika dulu bersama-sama dengan UMNO. Saudara Sultan Al-Faraj, parti dia kata PA dah hampir 20 tahun untuk menjatuhkan UMNO. Saya tak nampak sekarang ni bahawa saya lihat Pakatan Harapan semakin jelas. Cuma saya katakan, saya tak nafikan saudara, ada juga pimpinan-pimpinan dalam Pakatan Harapan terutama daripada DAP yang melontarkan kata-kata yang agak menyinggung. Tapi saya yakin pimpinan UMNO yang ada dalam kabinet mereka tetap akan bersuara.
macam mana apa yang berlaku tentang apa ini di Kajang, di Ceras, bagi seorang wanita yang dia kemalangan pergi balap polis dengan pakaian dan keadaan yang menjolok mata, yang tidak mengikut adab. Tak salah polis disebut untuk minta dia balik rumah, pakailah pakaian yang ada hormat, tata susila. Tapi tiba-tiba saja ini ahli parlimen dibentung Syafura dia marah pula pihak polis. Ini bukannya hidup dan mati, dia terlibat dalam kemalangan saja. Betul emergency, tetapi kenalah berpakaian elok-elok. Kalau dengan pakaian sebegitu menjolok mata, dia kena ingatlah bahawa negara kita ni rukun negara, ada tata susilanya, bukan boleh sembarangan. Tapi nak dibela begitu, saya pun tak bersetuju. Saya pasti tak bersetuju. Saya yakin Datuk Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri akan mempertahankan tindakan pihak anggota polis tersebut. Minta bukan apa, bukan dia halau, minta supaya dia balik ke rumah, tukar pakaian, itu saja. Alasannya dia kata kerana emergency. Emergency macam mana pun memanglah kemalangan, dalam kemalangan. Tetapi kerana alasan kemalangan tak boleh. Takkanlah terlanggar kereta datang ke pejabat polis dengan berbogil. Mana boleh, saudara. Kita adalah nak berurusan dengan pejabat kerajaan. Saya tengok tadi kenyataan daripada Tan Sri Akril tadi amat jelas. Bahawa siasatan telah dibuat. Pihak polis bukan sembarangan nak tuduh-tuduh begitu. Cuma saya haraplah kita orang politik ni janganlah banyak campur. Lebih-lebih lagi urusan pihak berkuasa. Kita sebagai orang politik jangan campur urusan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jangan campur urusan pihak polis. Kita tengok kalau benda tu tak betul, kalau dia rasa nak diperbetulkan, jumpa dengan Datuk Saifuddin lah. Kita ada Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Datuk Saifuddin Nasution, mereka mempunyai mesyuarat tiap-tiap minggu. Tentulah dia akan bertanya kepada Ketua Polis Negara. Kalaulah dasar-dasar begitu, tiba-tiba meledak dalam media sosial dan menyalahkan pihak anggota Pakatan Keselamatan, saya kata tak betul tu. Itu tak betul. Sebab tentulah anggota tersebut melihat ini pakaian jolok mata. Dan kadang-kadang saya jangan lupa, kalaulah pegawai tu, inspektor polis tu terima dia dalam keadaan begitu robak-rabak semua, mungkin berlaku perbalahan dan sebagainya, dia kata saya cuba untuk dicabut oleh pihak polis. Kan masalah tu. Saya kadang-kadang nak berurusan dengan jabatan kerajaan, ikutlah tata susilanya. Itu keadaannya. Saudara Rafi Muhammad, dia kata saya pusing kalian. Pusinglah macam mana pun, saya bukan nak memusing kenyataan. Apa yang nyatakan oleh Ketua Polis Negara itu benar, dan saya akan mempertahankan. Saudara Roiza, dia kata saya yakin UMNO kekal dan akan semakin gemilang. Terima kasih. Begitu juga saudara Muhammad Fairuz, UMNO dah jauh dari perjuangan Melayu, lebih perjuangan kepartian dan kepentingan peribadi. Saudara Muhammad Fairuz, saya tidak menafikan. Memang saya tidak menafikan itu dulu. Tapi sekarang ini parasit itu sudah mula tersingkir daripada UMNO. Sebab itu sekarang ini kita mau melihat pemimpin UMNO yang suka dia dengan Tok Guru ni bila masa saja bercuti. Saya tak tahulah benda cuti London ada tak tahulah, saya belum dapat laporan. Tetapi saya melihat bahawa sekarang ini musim pemulihan. Kerana itu diadakan pemilihan parti di perangkat akar umbi. Tentulah UMNO akan melakukan islah dalam kepimpinan. Yang ini yang saya cakap, saudara, kalau saya buka balik, lihat balik kenyataan-kenyataan saya terdahulu, saya menekankan berkali-kali UMNO perlu melakukan islah dalam kepimpinan. Kerana saya melihat ramainya parasit yang mereka melihat kedudukan dalam UMNO untuk mengaut keuntungan, untuk mengaut kekayaan. Ini yang membuatkan warga rakyat meluat dengan tindakan mereka. Macam mana dalam musim pemilihan dulu pun saya dah menegur. Bila nak jadi perwakilan tu, bagai nak rak berkempen. Dah dapat jadi perwakilan, bukan duduk dalam dewan, duduk di luar dewan, duduk kat coffee house, duduk tayang aku ni perwakilan. Itu bukan budaya UMNO. Sepatutnya apa yang dibincangkan bukan senang setahun sekali. Ini sikapnya yang akhirnya orang melihat UMNO dengan penuh kejelekan. Dan jawatan-jawatan ketua-ketua bahagian, saudara jangan lupa, saudara perlu ingat, saya pernah duduk sebagai pergerakan dalam pemuda. Zaman pemuda dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim, pemuda dipimpin oleh Datuk Seri Najib, pemuda dipimpin oleh Datuk Seri Zaid Hamidi. Waktu itu kami tidak mengamalkan kereta Cayenne, kereta Mercedes, BMW, tak ada. Semua budaya ini wujud zaman apabila pemuda dipimpin oleh Syamuddin dan Khairi Jamaluddin.
Dan akhirnya orang melihat dengan penuh kejelekan. Belum apa-apa lagi, dapat jadi ketua pemuda saja dah pakai Cayenne. Cayenne saudara, Cayenne tu maksudnya kereta apa? Ferrari. Belum apa-apa lagi saudara. Dah baru jadi ketua pemuda bahagian saja, dapat projek, gunakan jawatan itu untuk dapat projek. Orang marah lah. Sebab itu orang lihat bahawa satu ketika dulu UMNO ini parti projek. Kena terima hakikat. Orang benci kerana kita, kerana sikap kita nak menunjuk-nunjuk. Ketua bahagian pula tu buat rumah besar-besar. Sedangkan orang kenal, orang tahu latar belakang kamu sebelum ini. Saya kenal saudara, ada kalangan ketua-ketua bahagian tu dulu melepek je. Bila menang jawatan ketua bahagian, okey lah, tak ada masalah. Tetapi menggambarkan pendapatannya di luar kehebatan, buat rumah pun berjuta. Mana datang duit? Sebab itu rakyat marah. Saudara, dalam keadaan begini saudara, saya rasalah mereka yang merosakkan. Dan hari ini insya-Allah saya yakin dalam pemilihan yang baru akan datang, mana-mana pemimpin yang akan dipilih oleh ahli peringkat kaum. Ahli-ahli masih lagi tak bergerak. Saya dengar ada kenyataan kononnya 400 nak keluar. Mana yang 400 tu? Mana yang 400 nak keluar? Kecuali macam saya kata semalam, Seremban saja saya tak nafikan, itu pun berapa kerat. Tapi pengumumannya 100 menteri parti lain. Saya kata mana saya? Tak ada pun. Saya bukan nak mencabar saudara, tapi itu realitinya. Jangan duk dengung yang bukan-bukan. Kerana saya lihat UMNO di peringkat cawangan masih dengan sibuk sekarang ni untuk mengadakan pemilihan, untuk mengadakan mesyuarat cawangan-cawangan. Tak ada masalah. Malahan sekarang ini bertambah sibuk. Kalaulah UMNO itu tidak diyakini, orang tak berebut nak pegang jawatan. Sekarang ni masih lagi berebut sekarang saudara untuk jawatan naib Presiden UMNO saudara. Presiden Timbalan Presiden tandingi. Untuk naib saja 10 orang bertanding. Retinya UMNO masih lagi punya auranya. Ramai. Walaupun saya tahulah macam di wilayah persekutuan ni, tentulah mereka mahukan ketua perhubungannya, iaitu Datuk Johari Ghani. Orang yang ada kalangan intelektual, orang ekonomi, orang korporat, perlu juga berada dalam senario kepimpinan. Perlu juga ada menteri. Menterinya macam Datuk Khalid Nordin yang sekarang juga kebetulan sebagai ketua perhubungan UMNO Johor. Dan banyak lagi, ramai lagi kita ada Datuk Samsul Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri. Kita ada juga Datuk Azalina Osman yang kabarnya akan menawarkan diri. Tak tahulah Datuk, lepas tu ada pula mantan Menteri Besar Datuk Asni, mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, tapi belum lagi buat kenyataan apakah beliau akan bertanding jawatan sebagai naib presiden, mengekalkan jawatannya. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi ramailah yang akan bertanding dan sudah pun mewujudkan kabilah-kabilah tertentu. Bukan saya tak tahu, tapi bagi kita sekarang ni, usaha untuk mewujudkan kabilah tak boleh. Cai-cai tak boleh, sebab veteran UMNO sedang memerhati sebagai penyelaras. Ibu pejabat sedang meneropong di setiap bahagian. Kerana kali ini pemilihan dibuat secara serentak. Tak ada masa nak berkempen. Serentak begitu, tak silap saya pada bulan Mac. 13 Mac, bam, semua bertanding. Nak kempen macam mana? Walaupun ada usaha untuk mewujudkan kabilah-kabilah. Konon-kononnya daripada 50 orang ahli majlis tinggi itu, ini cainya. Cai kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, macam-macam cai saya ada. Kononnya cai-cai inilah yang boleh digunakan nanti untuk memaksa Datuk Seri Presiden UMNO itu berundur dan sebagainya, menjadi tekanan kepada Seri Zahid. Saya kata semua itu tidak mungkin berlaku. Untuk pemilihan kali ini tidak. Malahan saya nak bagi tahu, jawatan ketua pemuda pun dah ramai nak bertanding. Ketua wanita pun ramai juga nak bertanding. Cuma saya tengok tak sepatutnya lah. Macam Kak Jad, semalam saya bercakap, kemarin saya bercakap, dengar kabarnya sampai 140 ketua-ketua wanita bahagian-bahagian yang mahukan Datuk Tan Sri Syarizat bertanding. Saya kata tak ada pun. Ini disanggah oleh Datuk Rosni Zahari. Beliau selaku setiausaha dan naib ketua wanita Pahang dia kata tak ada pun. Jadi dalam keadaan begini, janganlah. Jangan, saya harap Kak Jad janganlah. Memanglah hasratnya baik untuk kembali ke gelanggang, boleh. Tetapi stigma isu lembu kondo tu, ini boleh merosakkan parti kita. Sabar dulu Kak Jad.
Kita tahu mungkin Kak Ijat tak bersalah, orang lain yang bersalah. Betul, tetapi janganlah dia dirosakkan lagi, sebab kita dalam peringkat untuk memperbaiki tiang-tiang yang luntur, atap-atap yang bocor. Dalam keadaan begini, fikirkanlah. Jangan dikeruhkan lagi. Saya nampak Datuk Rohani Datuk Noraini tak ada pun kesalahannya. Cuma tentulah beliau tidak mampu untuk mengulur dan sebagainya, sebab dia pun bukan pada keadaan sebagai menteri. Tak ada jawatan apa pun. Apa yang dialami oleh Datuk Noraini sama juga yang pernah dialami oleh Presiden Parti Datuk Sri Zahid Hamidi. Waktu beliau tidak menjawat jawatan dalam kabinet, macam-macam orang kata dia. Apa dia orang tak kata. Dalam keadaan begini, saya haraplah warga UMNO kukuh laksanakan pemilihan kali ini. Kita pastikan UMNO perlu melakukan islah dalam kepimpinan. Kita bersihkanlah rumah UMNO kita ini, segala anak-anak ini, supaya masa depan UMNO itu dapat terus dijadikan payung untuk warga kita. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.